Amos. Amos bab 1. Berikutlah kata-kata Amos, salah seorang gembala dari Tekoa, mengenai apa yang dilihatnya sehubungan dengan Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum kejadian gempa bumi. Amos berkata, Datanglah Tuhan dengan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem kedengaran tempikan suaranya. Pudar dan berkabunglah padang-padang Ragut, dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan. Atas sebab 3, bahkan 4 pelanggaran Damsyik, aku tidak akan menarik balik hukuman baginya, kerana mereka telah membanting Gilead, serta merelaikannya bagaikan diirik dengan pengirik bermata besi. Maka aku akan melepaskan api ke dalam istana Hazael, dan api itu akan merentungkan segala kubu Ben-Hadad. Akan kupatahkan palang pintu Damsyik, dan akan kulenyapkan penduduk dari lembah Awen, juga dia yang memegang cokmar kerajaan dari Bet Eden. Umat Aram akan dibuang ke Kir. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Atas sebab 3, bahkan 4 pelanggaran Gaza, aku tidak akan menarik balik hukuman baginya, kerana mereka telah mengangkut kesemua orang buangan itu untuk diserahkan kepada Edom. Maka aku akan melepaskan api ke tembok Gaza, yang akan merentungkan segala purinya. Akan kulenyapkan penduduk dari Asdod, juga dia yang memegang cokmar kerajaan dari Askelon. Aku akan bertindak melawan Ekron, sehingga binasalah kesemua saki-baki orang Filistin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan. Atas sebab 3, bahkan 4 pelanggaran Tirus, aku tidak akan menarik balik hukuman baginya, kerana mereka telah menyerahkan kesemua orang buangan itu kepada Edom, dan tidak mengingat akan perjanjian persaudaraan. Maka aku akan melepaskan api ke tembok Tirus, yang akan merentungkan puri-purinya. Beginilah firman Tuhan. Atas sebab 3, bahkan 4 pelanggaran Edom, aku tidak akan menarik balik hukuman baginya, kerana dia telah mengejar saudaranya dengan pedang dan meluputkan rasa belas kasihan. Amarahnya terus merobekkan untuk selama-lamanya, dan pengamukan geramnya disimpannya untuk selama-lamanya. Maka aku akan melepaskan api ke Teman, yang akan merentungkan segala puri Bozrah. Beginilah firman Tuhan. Atas sebab 3, bahkan 4 pelanggaran Bani Amon, aku tidak akan menarik balik hukuman baginya, kerana mereka telah merobekkan perut para perempuan yang mengandung di Gilead, demi meluaskan daerah mereka. Maka aku akan menyalakan api di tembok Raba, yang akan merentungkan segala purinya, diiringi pekikan pada hari peperangan, diiringi badai pada hari berlaku angin puting beliung. Raja mereka akan pergi sebagai orang buangan bersama-sama para pembesarnya. Demikianlah firman Tuhan. Amos bab 2. Beginilah firman Tuhan. Atas sebab 3, malahan 4 pelanggaran Moab, aku tidak akan menarik balik hukuman baginya, kerana dia membakar tulang-tulang Raja Edom hingga menjadi kapur. Aku akan melepaskan api ke Moab, yang akan merentungkan segala puri Keriot. Moab akan mati dalam kegemparan, diiringi pekikan dan bunyi sangkakala. Aku akan melenyapkan sang pemimpin daripada antaranya, dan mencabut nyawa semua pembesarnya bersama dengannya. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Atas sebab 3, malahan 4 pelanggaran Yehuda, aku tidak akan menarik balik hukuman baginya, kerana mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak memegang teguh segala ketetapannya.
Mereka disesatkan oleh dusta mereka yang dahulu diikuti oleh nenek moyang mereka. Maka aku akan melepaskan api ke Yehuda yang akan merentungkan segala puri Yerusalem. Beginilah firman Tuhan. Atas sebab 3, malahan 4 pelanggaran Israel, aku tidak akan menarik balik hukuman baginya. Demi perak, mereka menjual orang yang salih dan orang melarat demi sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala fakir miskin ke dalam debu tanah dan menyesatkan jalan orang lemah. Anak dan ayah meniduri perempuan muda yang sama, sehingga mencemari namaku yang maha suci. Di atas pakaian gadaian orang, mereka membaringkan diri di sisi setiap mazbah. Dan di dalam rumah Allah mereka minum air anggur orang yang terkena denda. Padahal dari hadapan mereka, akulah yang memusnahkan Bani Amori, yang tinggi seperti tinggi pokok aras dan yang kuat seperti pokok ok. Aku telah memusnahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Aku jugalah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu selama 40 tahun di gurun, supaya kamu dapat menduduki bumi Bani Amori. Telah kubangkitkan para nabi daripada sebahagian daripada anakmu, dan para penazar daripada sebahagian daripada para pemudamu. Bukankah betul begitu, wahai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada para penazar kamu beri minum air anggur, dan para nabi kamu perintahkan, jangan bernubuat. Sesungguhnya, aku akan menindih kamu di tempatmu seperti pedati yang ditindih oleh saratnya berkas gandum. Orang yang pantas pun tidak akan dapat lari, orang yang kuat pun tidak akan dapat mengerahkan tenaganya, dan sang pahlawan pun tidak akan dapat menyelamatkan diri. Orang yang memegang busur panah pun tidak akan tahan berdiri. Orang yang pantas gerak kakinya pun tidak mampu menyelamatkan diri, dan orang yang menunggang kuda juga tidak mampu menyelamatkan diri. Orang yang berani dan berhati wajah antara para kesatria pun akan melarikan diri dalam keadaan bertelanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Amos bab 3. Dengarlah firman ini yang disampaikan Tuhan menentang kamu, hai orang Israel, menentang seluruh kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanyalah kamu yang kupilih daripada semua kaum di bumi. Oleh sebab itu, aku akan menghukum kamu atas sebab segala kesalahanmu. Adakah 2 orang akan berjalan bersama-sama sekiranya mereka belum bermuafakat? Adakah singa mengaum di dalam hutan sebelum ada mangsa dalam cengkamannya? Adakah singa muda bersuara dari dalam sarangnya kalau belum menangkap apa-apa? Masakan burung terjebak masuk perangkap di tanah kalau tiada denak dipasang untuk memikatnya? Masakan perangkap bingkas dari tanah jika belum ada apa-apa yang terjebak? Kalau sangkakala ditiup di dalam kota, masakan rakyat tidak gemetar? Masakan terjadi malapetaka di sebuah kota jika bala itu bukan Tuhan yang datangkan? Sesungguhnya Tuhan Allah tidak akan melakukan sesuatu tanpa menyingkapkan rahasianya kepada para nabi, hamba-hambanya. Apabila singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, maka siapakah yang tidak bernubuat? Canangkanlah di dalam puri-puri di Asdod dan di dalam puri-puri di tanah Mesir. Katakanlah, berkumpullah di gunung-gunung sekitar Samaria. Lihatlah kegemparan besar yang ada di dalamnya dan penindasan yang berlaku di tengah-tengahnya. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Merekalah yang menimbunkan kekerasan dan perompakan di dalam puri-puri mereka. Maka itu beginilah firman Tuhan Allah.
Akan ada satu lawan yang mengepung negeri itu, yang akan merosotkan kekuatanmu dan menjarah puri-purimu. Beginilah firman Tuhan. Sebagaimana seorang gembala melepaskan dari dalam mulut singa 2 belah kaki atau sepotong telinga, demikianlah orang Israel yang tinggal di Samaria akan dilepaskan di sudut tempat tidur dan sepenggal daripada kaki katil. Dengarlah dan bersaksilah menentang keturunan kaum Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah alam semesta. Pada waktu aku menghukum Israel atas sebab segala pelanggarannya, aku juga akan menjatuhkan hukuman atas mazbah-mazbah di Betel. Tanduk-tanduk mazbah itu akan dipenggal dan akan jatuh ke tanah. Akan kurobohkan kediaman musim dingin serta kediaman musim panas. Rumah-rumah daripada gading akan musnah dan rumah-rumah besar akan ditiadakan. Demikianlah firman Tuhan. Amos bab 4. Dengarlah firman ini, wahai lembu-lembu betina Basan di gunung Samaria, yang memeras fakir miskin dan menindas orang yang melarat, serta yang berkata kepada suami masing-masing, bawalah kemari, supaya kita boleh berpesta. Tuhan Allah telah bersumpah demi kesuciannya. Sesungguhnya, waktunya akan datang ketika kamu akan diangkat dengan cangkuk pengait, dan yang tersisa antara kamu dengan mata kail. Kamu akan keluar melalui lubang tembok, masing-masing terus ke depan, dan kamu akan dibuang ke Harmon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke Betel, dan lakukanlah pelanggaran, ke Gilgal, dan perbanyakkanlah pelanggaran. Bawalah korban sembelihanmu setiap pagi, dan persembahan 1/10 setiap 3 hari. Bakarlah persembahan syukur daripada roti yang beragi. Maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela, dan kabarkanlah, kerana itulah yang kamu sukai, wahai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekalipun aku telah memberimu gigi terbersih di segala kotamu, dan kekurangan makanan di segala tempatmu, kamu tidak juga kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku juga menahan hujan daripadamu, ketika 3 bulan lagi menjelang musim menuai. Kuturunkan hujan ke atas kota yang satu, sedangkan ke atas kota yang lain tidak. Ladang yang satu kehujanan, dan kering layulah ladang yang tidak kena hujan. Penduduk 2-3 buah kota pergi terhuyung hayang ke satu kota untuk minum air, namun mereka tidak merasa kepuasan. Namun demikian, kamu tidak juga kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengazab kamu dengan kelayuan tanaman dan penyakit bijirin. Tamanmu yang banyak, kebun-kebun anggurmu, segala pokok aramu, dan pokok-pokok zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun demikian, kamu tidak juga kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku melepaskan wabak penyakit dalam kalangan kamu, seperti yang kulakukan terhadap Mesir. Kutewaskan para pemudamu dengan pedang, dan kurampas kuda-kudamu. Kubuat bau busuk dari perkemahanmu naik sampai ke hidungmu. Namun demikian, kamu tidak juga kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku menunggang balikan beberapa orang antara kamu, seperti Allah menunggang balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu seperti puntung yang direnggut dari dalam api. Namun demikian, kamu tidak juga kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, beginilah yang kelak kulakukan terhadapmu, wahai Israel. Kerana hal itu akan kulakukan terhadapmu. Bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, wahai Israel. Sesungguhnya, Dia yang membentuk gunung dan yang menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia isi pikirannya, yang membuat fajar menjadi gelap,
dan yang memijak tempat-tempat tinggi di bumi. Tuhan Allah alam semesta, itulah namanya. Amos bab 5. Dengarlah perkataan dalam rintihanku ini tentang kamu, wahai keturunan kaum Israel. Sang perawan Israel telah jatuh dan tidak dapat bangkit lagi. Dia terbuang di buminya sendiri, dan tiada sesiapa untuk membantunya bangun lagi. Beginilah firman Tuhan Allah. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, hanya akan ada saki-baki 100 orang. Kota yang maju berperang dengan 100 orang, hanya akan ada sisa 10 orang bagi keturunan kaum Israel. Beginilah firman Tuhan kepada keturunan kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan mencari Betel, jangan masuk ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Berseba. Kerana Gilgal pasti hanya menuju pembuangan, dan Betel akan dilenyapkan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan sampai dia memancar seperti api, menentang keturunan kaum Yusuf, dan meruntuhkan Betel tanpa ada yang mampu memadamkan api itu. Wahai kamu yang mengubah keadilan kepada suatu kepahitan dan mencampakkan yang benar ke tanah, dia yang membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman untuk menjadi pagi hari, dan yang membuat siang menjadi gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang mendatangkan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan melanda kota berkubu. Mereka membenci orang yang memberikan teguran di sidang pengadilan, dan mereka memandang keji orang yang berkata benar. Maka atas sebab kamu menginjak-injak orang miskin dan mengambil riba gandum daripadanya, sungguh pun kamu membangunkan rumah daripada batu pahat, kamu tidak akan mendiami rumah itu. Sungguh pun kamu menanam kebun-kebun anggur yang indah, kamu tidak akan meminum air anggurnya. Sebab aku tahu berapa banyak pelanggaranmu dan berapa besar dosamu. Wahai kamu yang menyempitkan lagi kehidupan orang benar, yang mengambil uang suap dan yang memutarbalikkan hak orang yang melarat di sidang pengadilan. Oleh sebab itu, orang yang bijak akan berdiam diri pada waktu itu, kerana waktu itu waktu jahat. Carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan, Allah alam semesta, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan dalam sidang pengadilan. Barangkali Tuhan, Allah alam semesta, akan mengasihani saki-baki keturunan Yusuf. Maka beginilah firman Tuhan, Allah alam semesta, Tuhan. Di segala tempat umum akan ada ratapan, di segala jalan orang akan berkata, Alahai, Alahai. Petani akan dipanggil untuk berkabung, juga orang yang pandai membawa rintihan lagu perkabungan. Di segala kebun anggur akan ada ratapan, kerana aku akan melintas di tengah-tengah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Malangnya kamu yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu hari gelap dan bukan terang, ibarat seorang yang lari menghindari singa, tetapi seekor beruang mengadangnya. Lalu ketika dia masuk ke dalam rumah dan menopang tangan ke dinding, seekor ular memagutnya pula. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam pekat dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku memandang hina perayaan-perayaanmu. Aku tidak suka pada perhimpunan hari-hari perayaan kamu. Bahkan sekalipun kamu mempersembahkan kepadaku segala korban bakaran dan persembahan bahan makananmu, aku tidak akan berkenan menerimanya.
Aku tidak mahu memandang korban-korban kedamaian daripada ternakan kamu yang tambun. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Aku tidak mahu mendengar irama gambusmu. Sebaliknya, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan perbenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Adakah selama 40 tahun di tanah gurun, kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan, hai keturunan kaum Israel? Kamu akan mengusung Sakut, rajamu, dan Kewan, tuhan-tuhan bintangmu, berhala-berhala yang telah kamu buat bagimu itu. Lalu aku akan membuang kamu jauh ke seberang Damsyik. Demikianlah firman Tuhan yang bernama Allah, alam semesta.